Islam membawa kepada apa, tuan-tuan? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Islam membawa kepada apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran bahawa kita hendaklah menjadi umat ummatan wasatiyah, menjadi umat yang pertengahan, tidak terlalu liberal dan tidak terlalu keras. Sebab itu Nabi bila dia menghantar sahabat dia untuk berdakwah, dia kata permudahkan, jangan menyusahkan. Rasulullah kata permudahkan, jangan menyusahkan, permudahkan, jangan menyusahkan. Saya tengok tuan-tuan, saya pergi ke satu negeri yang so-called negeri Islam ni lah. Kemudian saya tengok remaja tengah lepak. Masa tu saya bagi masa PRK hari itulah. Tengah remaja lelaki dan perempuan ni tengah lepak dekat open space, tengah duduk. Tiba-tiba datang 3 orang berpakaian biasa, tulis something. So saya terdengar perbualan mereka. Rupanya mereka ni daripada majlis, saya tak tahu majlis agama ke, majlis perbandaran ke, tetapi mereka nak menyaman remaja ini kerana berpeleseran. Kerana dia tanya, saya terdengar soalan dia kata, oh kamu ni adik-beradik ke, boyfriend girlfriend ni? Oh kami kawan. Oh ni tak boleh ni. Oh ni satu kesalahan ni. Dia menulis sesuatu. Saya tengok, kita dah jadi polis moral lah sekarang ni tu di negeri Islam tersebut, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, di negeri tersebut, kadar dadah, kadar anak luar nikah, kadar sumbang mahram, kadar penggunaan pil kuda, kan, dan juga benda-benda yang memabukkan amat tinggi kerana bersepadanan dengan Thailand. Tuan-tuan, di Thailand sekarang ini isap ganja tu dah legal. Jadi ada mustahil tak mereka pergi ke sana isap, masuk balik Malaysia? Kan? Jadi dia ada kepincangan dekat situ. Dalam pada dia nak menunjukkan inilah Islam. Tapi sebenarnya benda itu tak pernah diajarkan oleh agama. Yang diajarkan oleh agama adalah memakan, meminum, menghisap benda yang memabukkan dan memudaratkan, itu adalah haram. Tapi yang tu tak apa. In fact saya ada tengok satu video ustaz ni kan. Siapa yang mengatakan rokok itu haram, maka dia adalah Wahabi. Saya kata, ya betik. Kan, tiba-tiba jadi Wahabi kan? Padahal ni perbincangan ilmu, tiba-tiba jadi Wahabi. Apa kena-mengena? Oh, siapa yang kata rokok itu tidak haram, maka dialah ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata rokok itu haram, dia Wahabi. Kita jam. This is what happening right now. Ini yang membuatkan rakyat pening sebenarnya. Ini membuatkan rakyat pening. Dan membawa saya kepada poin saya yang ini. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda daripada gua atau the Seven Sleepers dalam naratif cerita Bible daripada cerita Kristian, beliau terus dikecam. Saya dah jelaskan, ramai ulama' dah menjelaskan, itu tak ada isu sebenarnya. Apa yang PMX itu sebut adalah salah satu pandangan daripada pandangan mufassirin, bukan satu benda yang salah. Tetapi wacana baik harus diculang, bukan dicerca, bab kata PM. Perdana Menteri berkata suatu wacana yang baik harus dijulang dan bukan dicerta dengan kritikan melampau, khususnya melibatkan konteks Al-Quran yang kini semakin meluas dibahas di media sosial. Menurut catatan di aplikasi X, Anwar menyentuh mengenai satu majlis melibatkan penjawat awam yang kisah Ashabul Kahfi tersebut. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bila perbincangan ini ada satu video, ada dua caption. Walaupun Ustaz Dr. Rozaimi ni dia ada kritik saya dahulu pasal saya kata baik tak payah bagi bantuan pada Kelantan dengan Terengganu masa kalah PRK itu kan. Dia ada kritik saya, tak apa, itu kritikkan dia lah. Saya tak ada isu tentang benda tu. So dia compare dua. Masa Ustaz Azhar Idrus live 22,000 orang menonton. Masa Ustaz Rozaimi live hanya 800 ke 900 orang saja menonton. Tengok siapa yang benar. Tengok 22,000 orang live. Tengok hanya 800 menonton Rozaimi. Maka dengan itu Azhar Idrus Allah benar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, yang tengok konsert Coldplay 70,000. 75,000 tengok konsert Coldplay. Azhar Idrus bawa 22,000. Adakah Coldplay itu benar berbanding Ustaz Azhar Idrus? So kita tengok daripada jumlah yang menonton itu sendiri pun kita boleh nampak bagaimana pemikiran rakyat kita. Mereka sukar berbincang perkara dan juga berfikir tentang perkara yang kompleks. Kerana apa? Kerana sekian lama rakyat kita disajikan dengan perkara yang mudah. Cerita kita, hiburan kita. Even ustaz berceramah pun lebih suka dengar ceramah lawak. Tuan-tuan, kalau nak dengar ceramah lawak, dengar antara lain Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Nak dengar lawak, dengar Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Cuma dia buat cerita lah. Adalah cerita dia, bagi saya itu bukan hadis. Tapi tak apalah, dia cerita lawak. Tengoklah. Atau tengok Maharaja Lawak. Tapi kalau kita nak belajar ilmu, bukan kata tak boleh lawak. Sekali-sekala gelak tak apa. Tetapi bila kita dengar soalan dan jawapan dia, kita macam, apa ni jawapan macam ni?
Kan? Oh, kita gelak-gelak ni supaya kita menarik anak muda. Betul kita kata. Bagi saya level entry boleh lah Ustaz. Dia kalau level pra nak belajar agama, dengarlah Ustaz Zaidrus. Tapi kalau tuan-tuan nak enhancekan ilmu, dengar ustaz-ustaz yang lain. Dengar perbahasan yang lebih tinggi ilmu dia. Berhenti. Jangan berhenti dekat Ustaz Zaidrus je. Ambil lebih daripada tu. Bukan sebab dia orang PAS, tak. Bagi saya Ustaz Azhar Idrus, ada beberapa orang lagi, saya malah nak sebut nama lah. Mereka at entry level boleh lah. Kita nak, mana yang sebelum ini huang-huang tak belajar agama, boleh lah entry level. Tapi kalau tuan-tuan nak further kan, nak belajar tentang ikhtilaf, tuan-tuan nak belajar tentang muafiq, tuan-tuan nak belajar tentang perbezaan, perbandingan mazhab dan sebagainya, tentang dalil, itu bukan tempat yang kita nak pergi. Bukan ulama-ulama PAS juga. Bukan Ustaz Haji Adi, bukan juga itu. Lebih baik dulu arwah Tuan Guru Haji Nik Aziz. Itu pun beliau bercakap lebih umum, bercakap sifat umum. Kelas dia yang lebih advance. Tapi ceramah dia still umum. Kalau nak belajar, bagi saya. Lain daripada itu, tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz hadis. Kalau tak minat, apa orang kata, Dr. Mazhar dan juga Rozaimi, ramai lagi. Antaranya daripada Kelantan, Maulana Asri. Maulana Asri ni, dia antara pakar hadis di Malaysia selain daripada Ustaz Rozaimi. Bagi saya, Maulana Asri ni lagi pakar hadis daripada Rozaimi. Dan Dr. Rozaimi pun mengakui perkara ini. Antara lain lah. Kalau nak belajar hadis, kalau nak belajar tentang apa orang kata, tentang fiqh, bagi saya, kalau tak nak orang kata Wahabi, Syihabuddin, Ustaz Syihabuddin, Ustaz, ada beberapa ustaz, saya tak ingat nama dia. Itu antara yang bukan golongan Salafi ni. Seperti kalau Dr. Kamili, oh itu Salafi. Salman Ali, itu Salafi. Baik, kalau tak nak yang itu, pergi kepada Ustaz Wanji. Tak apalah, Ustaz Wanji dalam penjara sekarang. Ustaz Syahabuddin nama dia. Itu pun antara yang saya selalu dengar. Cuma sekarang dia banyak react lah daripada bagi poin-poin dia kan. Tapi tak apalah, itu cara dia.